Sepanjang abang saya tu jadi sekpol menteri besar dulu, sekali je saya jumpa dia. Saya nak minta kelulusan sekolah saya tu, sekali je saya jumpa dia. 2 tahun saya tunggu kelulusan sekolah saya, tak diluluskan. 2 tahun saya tunggu. Siang malam duk fikir bila lah nak lulus sekolah aku ni. 2 tahun. Tak ada jalan lain lah. Tempat saya jumpa dia, abang tolonglah bang, bila nak boleh start sekolah kami ni. Yang tu saya jumpa dia. Dia kata buat main semua atas kerja. Seminggu lepas tu dia telefon, hampir ambil dah siap lah sekolah saya tu. Alhamdulillah, tu ya. Bila nak pecah tanah, saya panggil dia resmi pecah tanah. Pasal nak ambil hati dia, dia tolong bagi lulus. Orang kita pula salah faham, nampak salah faham dia. Itulah politik. Harap faham lah. Harap faham. Bukan senang nak buka mak tahfiz, bukan senang nak buka sekolah. Buka karaoke senang. Buka karaoke senang, buka kelab malam senang, buka sekolah tuan-tuan ingat senang ke? Nak buka senang, tu nak menjalankan operasi. Sebab tu kita kadang-kadang kena faham. Tapi setengah orang dia tak faham. Saya dengan abang saya cakap betul. Saya cakap betul dengan dia, Islam. Tak ada hadari-hadari apa, tak ada. Lia pun tak sebut hadari pun. Tuan-tuan mana ada dengar hadari dia sekarang? Hilang dah pun. Tak ada apa, tak jumpa dah pun hadari, tinggal dalam sejarah dah pun. Benda tak betul. Saya kata hadari tak ada. Pemikiran hadari ada. Cara berfikir yang maju, cara berfikir Islam maju tak ada. Islam lah. Macam ulama-ulama kata, Islam tu apa? Al-Islam huwal Islam. Mana ada tambah apa? Saya cakap, saya peduli apa? Ayat ni yang kena bercakap benar, seperti mana hadis Nabi SAW dalam satu doa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada was'aluka kalimatal haq fil ghadab war ridha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon khasyah. Khasyah ialah perasaan yang sangat takut dalam keadaan ghaib maupun dalam keadaan terang-terangan, dan saya memohon perkataan yang benar kepadamu, baik ketika marah ataupun ketika suka. Sementara di zaman kita hari ini, sebagian manusia kalau marah kepada saudara atau teman atau kekasihnya, dia kerap kali naik pitam dan dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga dia mengungkapkan kata-kata yang tidak layak untuk diungkapkan kerana dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan terlepas kawalannya. Yang ni yang saya kata tadi. Saya tak boleh terima kalau pada tok guru kita sebut celaka. Saya tak boleh terima. Kontrol kemarahan, sabar banyak-banyak. Kalau dia cinta sama saudaranya, maka dia akan melupakan segala aib dan cacatnya, meskipun kadang-kadang aib itu benar-benar ada. Tapi kalau geng kita sendiri buat benda tak betul, kita kata betul juga. Kalau geng kita sendiri ada benda cacat, kita tutup cacat dia. Kalau orang tu yang kita tak suka, kita buka cacat dia. Ni tak kena, tuan-tuan. Kalau geng kita sendiri ada aib dan cacat, nasihat dia. Kamu kena perbetulkan benda ini. Nasihat dia. Jangan kita perbetulkan aib dan cacat dia pula. Nasihat dia bagi betul. Seorang penyair mengatakan, kalau mata sudah suka, maka dia akan tutup terhadap segala bentuk aib. Ini penyair kata. Kalau mata dah suka pada sesuatu, segala aib dia ditutup. Tak boleh, tuan-tuan. Rasulullah bukan macam itu. Rasulullah dengan Aisyah, Rasulullah paling sayang pada Aisyah. Tapi Aisyah buat satu benda yang aib, Rasulullah tegur. Satu hari Rasulullah balik rumah Aisyah, seorang pelayan rumah isteri Nabi yang lain hantar sepinggan kuih kepada Rasulullah. Jariah dia main hantar. Aisyah ambil, Aisyah tepuk pinggan kawan tu, pecah pinggan dia. Kata Aisyah, aku tahulah hari ni giliran aku tahulah jaga Rasulullah, tak payahlah hantar apa. Biasalah, madu-madu jealous, biasalah. Nabi marah tak? Nabi tak marah. Besok Nabi kata dekat dia, Aisyah, ganti balik pinggan yang pecah yang kamu buat. Tu aib dia, ganti balik. Nabi tegur dia, Nabi nasihat dia. Bukan Nabi diam nak kata apa sayang saya, lagi dia lari payah pula. Tak, dia cakap macam tu. Dia tegur. Ini yang kita kena faham. Teguran, kritikan bukan membenci, dia membina kita.
Maka mari kita memohon kepada Allah semoga kita dijadikan sebagai hamba-Nya yang sentiasa bersikap adil dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kedudukan dia, seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa 135, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, belah sana ke belah sini ke, semata-mata kerana Allah, sebagai saksi yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Mereka tidak pernah berlaku zalim, tidak pernah berlaku aniaya kepada siapa-siapa pun. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda tentang satu kriteria Rasulullah, saya sentiasa mengatakan yang hak, baik dalam keadaan senang maupun dalam ketika marah ataupun dalam ketika bergurau sekalipun. Rasulullah masih bercakap benar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, telah sempurnalah kalimah Tuhan kamu sebagai kalimah yang benar dan adil. Surah Al-An'am ayat 115 dan surah Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali, tuan-tuan baca betul-betul ayat ini, surah Al-Maidah 8. Janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, sesuatu geng, sesuatu kumpulan mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan kita ada sentimen kebencian pada dia, sentimen itu kita buat semua dia buat tak betul. Jangan ada sentimen suka pada dia, apa yang dia buat semua betul. Jangan. Allah suruh letakkan adil. Adil, yang tak betul kena kata tak betul, yang betul kena kata betul. Ini adil. Tolong faham makna adil betul-betul. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kerana kebencian kamu kepada manusia membuat kamu untuk tidak berlaku adil terhadap mereka, sehingga kamu berbuat penipuan, bertindak sewenang-wenang dan mengada-adakan terhadap mereka, dan kamu juga melantik seorang hakim yang zalim kepada mereka hanya lantaran membenci mereka. Sekali-kali jangan, akan tetapi jadilah kamu sebagai orang yang adil. Mesti adil siapa-siapa pun. Wahai para kekasihku di sisi Allah, inilah secara ringkas tentang beberapa sifat para wali Allah Ta'ala. Di sini terdapat 10 kriteria yang paling menonjol, yang melahirkan beberapa kriteria lainnya bagi orang yang merenungkan sifat-sifat wali Allah. Saya memohon kepada Allah bagiku dan bagi kalian semua, semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang selalu menghiasi diri dengan sifat-sifat 10 yang tadi, dan kita bersikap sesuai dengan petunjuk dan tuntunannya, sehingga kita dapat merealisasikan darjat wali Allah pada diri kita. 10 sifat yang kita dah belajar selama setahun ni tuan-tuan, tolong buat. Iman, ikhlas. Tadi ada sahabat tanya pada saya, Ustaz, kita buat ibadat ni belum tentu Allah terima lah, mungkin tak ikhlas ke apakah. Yang menentukan kita ni rahmat Allah. Soalan saya pada Ustaz, macam mana nak dapat rahmat Allah? Saya kata rahmat Allah bukan boleh dapat gitu saja. Rahmat Allah kena buat ibadat nah. Kalau kita tak buat ibadat, macam mana nak buat rahmat? Nak dapat rahmat, rahmat tu apa makna? Belah kasih Tuhan. Nak dapat belah kasih Tuhan, kena lembut hati, kena ikhlas hati, kena jangan sombong. Supaya kita nak dapat belah ihsan orang. Kalau kita sombong, siapa nak bagi? Tak sembahyang itu sombong, siapa nak bagi belah pada kita? Jadi memang rahmat Allah itu yang menjamin kita masuk syurga. Atas sebab belah itu macam mana? Atas sebab ibadat yang kita buat betul-betul, Allah kesian tengok kita, dia bagilah. Tapi kalau kita tak buat ibadat, tak betul pula ibadat, tak tambahkan ibadat, macam mana nak dapat rahmat daripada Allah? Serupalah di ni kita bercakap tentang soal wali. Banyak orang bercita-cita nak jadi wali. Wali ni apa? Kekasih Allah. Tuan-tuan jangan faham wali ni macam Tok Kenali. Aku nak jadi macam Tok Kenali. Oh, jauh lah tuan-tuan, jauh lah, dia orang hebat. Tetapi kita boleh jadi kekasih Allah. Doa mustajab, doanya mustajab. Tu wali Tuhan. Bila ada masalah, ngadu pada Tuhan, Allah dengar pengaduan dia, Allah selesaikan masalah. Bila timbul masalah, kita tenang jiwa, itu wali. Bila kita ada masalah, Tuhan buka lorong untuk kita, itu nama dia wali.
anak-anak kita baik, rumah tangga kita baik, semua baik, orang suka pada kita, itu nama dia wali. Musuh tak berani buat jahat pada kita, musuh tak berani buat zalim pada kita, sebab Allah pelihara. Saya sebut semalam surah Fussilat ayat 30. Baca ayat Quran surah 3 ayat 30 surah Fussilat semalam saya sebut di Kemensah. Rabbunallah summa istaqamu. Yang dikatakan wali Allah itu apa? Orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan dan dia beristiqamah dengan Islam. Tatanazzalu alaihimul malaika. Tuhan akan turunkan malaikat jaga diri dia. Naik kereta Tuhan jaga, tidur Tuhan jaga, duduk berkeluarga Tuhan jaga. Allah kata malaikat akan jaga dia. Masya Allah. Sampai tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan bimbang. Tak payah nak tangkal, tak payah nak buat pistol merata-rata. Allah pelihara dia. Masya Allah. Masya Allah. Tak payah nak bawa benda-benda besar, tuan-tuan. Hari ni kita punya tak yakin dengan Tuhan, macam-macam benda kita kena bawa. Tapi kalau kita yakin pada Allah, insya Allah jalan. Nak dapatkan itu apa? Inilah dia 10 sifat yang kita sudah belajar. Ringkasan dia tuan-tuan boleh buka di dalam Quran. Dalilnya, huraiannya yang kita baca selama hampir setahun ini. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi kalau ada masa dan kuliah yang lain. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sengsara. Dalam Quran dia ada sebut dua benda ni. Mesti dia sebut. Lepas syurga, neraka. Lepas neraka, syurga. Lepas orang baik, Allah cerita orang jahat. Dalam Quran Allah buat macam itu bentuknya. Jadi jangan kita bercakap tentang baik saja, cakap juga tentang jahat. Jangan bercakap tentang jahat saja, cakap juga soal yang baik. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.